Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba buku. Okay, seperti yang dijanjikan. Okay, hari ini saya berada di Kampung Gajah Perak. Tiba-tiba cakap Perak. Okay, hari ini saya berada di Kampung Gajah Perak untuk melihat makam di kawasan ni lah. Okay, sebelum tu kepada orang Perak, kalau nak dapatkan buku Cempaka Sari Sejarah Kesultanan Perak ni, boleh PM saya lah. Dalam buku ni menceritakan tentang kesemua Sultan Perak, termasuklah peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas negeri Perak lah. Okay. Buku ni RM50. RM50 sekali pos. So hari ni kita akan menjejaki beberapa makam lah, sampai ke 12. Sekejap sebab hari petang saya pun nak balik dah ke Kuantan. So hari ni bersama saya orang kuat lah. Orang kuat Kampung Gajah. Ni Cikgu Helmi. Cikgu Helmi dengan Nazrin. Okey. So Cikgu Helmi ni Facebook dia Helmi Kampung Gajah lah, Cikgu. Nazrin apa Nazrin? Facebook. Nazrin Suhaimi. Rambut ni cantik. Memang dia dah minum air masak dulu. Banyak nak minum air masak. Tahan dulu pun. Hari ni dah banyak duduk di Kuala Lumpur. Kena ini kode Alan Dolik. Ini Alan Dolik. Ada lagi batu. Ada lagi. Banyak kayu ni. Boleh campur dengan ulang. Saya belum mau orang Perak. Jadi bila datang Perak ni, cakaplah Perak. Itu no. Oi. Dong faham ni kan. Okey. Besar batu. Ni lah makan Laksamana Aceh. Batu terbesar ni. Ni antara makam yang batu nisan yang terbesar lah juga. Dia memang patong tu boleh ni. Rin, ya tan. Ya tan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Tempatnya tu. Tempatnya mana? Ni makam Laksamana Aceh. Okey. Dipercayai inilah makam Laksamana Aceh, dan daripada segi batu nisan dia memang adalah dalam rekod Ada dalam rekod. seperti mana yang ditulis oleh Prof. Ahmad Yatim, Epigrafi Alam Melayu. Sebelah ni, yang dua ni tak tahu lah. Yang ni kalau ikut dalam rekod dikatakan isteri dia, isteri dan anak-anak dia. Cerita sikit. Laksamana Aceh ni dikatakan datang ketika waktu angkatan perang Aceh dulu. Datang menyerang Perak tahun 1916. Ketika 1919. Pemerintahan Sultan Perak yang ke-6, Sultan Mukarram Shah. Ketika tu. Yang dikatakan pada ketika tu Sultan Iskandar Mahkota Alam nak meminang Puteri Lima Purut. Sebabkan pinangan dia tadi ditolak oleh Sultan Mukarram, dia hantar angkatan perang menyerang Perak. Itulah yang diceritakan dalam rekod lah, dalam rekod sejarah. Ini yang dikatakan Laksamana Aceh yang dihantar oleh Sultan Iskandar Mahkota Alam menyerang Perak waktu itu. Okey. So hari ni bila datang dekat Perak, bila dapat sedikit maklumat berkenaan dengan tadi Nazrin sebut ni pasal peminangan ni. Jadi dia benda ni berlaku seperti mana di Kedah lah. Peminangan Puteri Selindung Bulan. Tak diterima, maka diseranglah dari Kedah atas alasan tu. Tapi ni macam nak menyembunyikan sesuatu. Takkan alasan
alasan nak kahwin kan. Saya nak kahwin. Mana ada orang kahwin dulu berperang kan. Orang gentle je kan. Dan dia pula orang kata raja-raja kan, raja besar. Takkanlah negeri lain macam Kedah dengan Perak ni menolak. Contohnya salah satu yang kita boleh fikir macam itulah. Cuma yang bagi saya yang menarik berkenaan dengan makam Aceh ni, saya bukan kaji makam sebenarnya, tapi makam Aceh ni membuktikan memang ada kesan daripada Aceh lah. Dan kalau macam Kedah, serangan ataupun serangan Kedah ni, kalau dalam rekod Perancis disebut oleh Baleliu, banyak kali dah banyak orang sebut pasal rekod Baleliu ni, menyebut serangan ke atas Kedah disebabkan penanaman lada hitam. Okey, tapi di Perak ni dia tak banyak cerita. Tak banyak cerita dan tak tahu kenapa serangan tu lah. Jadi buat masa sekarang ni apa yang dipegang ialah serangan oleh Ustaz Iskandar Muda. Iskandar Muda. Sultan Iskandar Mahkota Alam. Ustaz Iskandar Mahkota Alam. Seperti mana yang ditulis oleh rekod-rekod sejarah ialah serangan disebabkan peminangan ditolak lah. Tapi untuk pengetahuan saudara-saudari semua, saya tengah duk membaca lah beberapa rekod daripada Portugis dan Belanda menyebut bahawa Perak ni sudah ada biji timah. Perniagaan biji timah ni bukanlah wujud zaman Kinta, Jaafar semua tu, malah lebih awal. Dan dipercayai sejak zaman sebelum Sultan Muzaffar Shah pertama membuka Perak lah, dikatakan membuka negeri Perak. Tapi sebelum tu kalau kita tahu Perak ni dia ada kerajaan beras dengan Kerajaan Manjung. Jadi kalau kita tengok pun Manjung dengan Beruah ni kedua-duanya duduk di tepi laut juga. Jadi ada sesuatu dekat situ. Itu sebabnya saya mengambil town planning, saya fokus kepada Fort City ataupun kota pelabuhan. Sebab nak tengok apakah yang berlaku daripada segi sejarahnya, dari segi pembinaan jenis lokal. Kenapa kawasan ni dipilih dah. Dan lagi satu, sebenarnya kalau kita tengok daripada sejarah, kita ambil daripada sejarah Melaka dan sampai ke zaman Belanda, sebenarnya kita kerajaan-kerajaan Melayu adalah kerajaan maritim, bukan agraria. Tapi selalu disebut dalam buku sejarah kita adalah kerajaan agraria, yang menjalankan pertanian dan sebagainya. Itu benda salah. Kat Kampung Gajah. Sekarang ni kat Kampung Gajah. Ada di Lambor Kiri. Jangan tarik. Okey. So ini makam Laksamana Aceh lah. Tak tahulah kalau nama tak ada nama. Tak ada nama. Dah hilang lah. Boleh dah tarik. Dah haus. Haus. Takut di bawah tu. Sebab kalau macam Atan dia angkat ni tengok bawah tu. Tapi dah itu dah kami itu dah angkat. Tak ada. Memang tak ada. Tak jumpa. Lagipun dia ada orang yang boleh pandai baca lah ni, tapi tak ada. Okey, ni kena cari lagi satu buku tempat bersejarah di Perak lah. Ada sebut lah. Ada dalam ni. Makam Puteri Lima Perut kat mana? Puteri Lima Perut di Pulau 3. Jauh? Di Pulau 3 sebelah sana. Oh, seberang. Sebelah sana. Dia atas tanah ke pulau? Dia tak ada dalam kebun kelapa sawit. Tak ada. Saya dengar cerita kata Puteri makam dia ada sesuatu ke? Memang ada. Memang ada. Ada misteri tu. Sebab kan tengok Puteri apa nama saya satu? Apa nama yang dekat mana? Sultan apa tu? Yang makam dia sorang-sorang dekat pulau. Oh tu, Pulau Semat tu. Arifin tu. Tapi Arifin tu. Tapi Arifin. Sultan Pulau Semat ni. Isteri dia mana? Yang raib tu. Tak ingat. Tak ingat. Baru dia pergi, tapi tak ingat. Abang baru pergi. Itu. Boleh lepas. Sebab awak tak sampai lagi. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Bukan orang Perak tu. Nak kena naik pun. Tak. Dia cerita dia bukan orang Perak tu. Nak pergi tu tak sampai lagi. Makam siapa tu? Ni makam apa tu? Laksamana Aceh. Yang tak diketahui nama dia. Tapi kalau kita tengok selepas kemangkatan Sultan Iskandar Mahkota Alam 1637, Perak masih lagi berada di bawah Aceh. Ada bawah Aceh.
Tak tahu bila dia keluar daripada Aceh tu, kita tak tahu. Sebab daripada dalam rekod-rekod Belanda, bila disebut selepas kemangkatan Sultan Iskandar Muda, Kedah dia sudah bermasuk ke bawah Siam. Itu dikatakan oleh Belanda. Dan tapi bagi Perak tetap lagi berada di bawah Aceh. Ini satu benda misteri lah. Sebab kalau ikut, bila Sultan Aceh dah mangkat, sepatutnya dia dah keluar lah. Cuma pengaruh Aceh tu masih ada dan tak dinafikan dalam Undang-Undang Kedah. Undang-Undang Pelabuhan Kedah juga mengambil contoh daripada Aceh, Undang-Undang Pelabuhan Aceh. Jadi 1650 Undang-Undang Kedah tu. Jadi dia tak jauh lah. Tak berapa jauh jarak dia. Itulah kena banyak lagi lah kajian berkenaan dengan alam Melayu pada zaman Belanda lah. Tapi itulah tak apalah, pelan-pelan kita buat lah. Dan lagi satu berkenaan dengan pengaruh Aceh ni yang menarik lah. Selain daripada kenapa Aceh memilih untuk menyerang Perak, satu lagi, apakah komoditi ataupun hasil yang Perak buat selain daripada biji timah. Sebab biji timah tahun 16 ni tak apa-apa lagi. Dia mesti ada benda lain. Dia tak ada kuat lagi kali kan. Timah ni dia awal abad ke-20 baru dia muncul. Baru dia betul-betul jadi komoditi penting. Sebab masa tu Kedah dah ada ladi hitam. Air takkan Perak tak ada. Itulah cerita dia. Cikgu ada nak tambah tu? Cikgu tak ada. Batu nisan siap berkunci. Tak nak masuk. Masuklah. Betul lah. Sini kita masuk. Masuk. Saya nak masuk juga ya. Assalamualaikum. Elok. Ni ada satu lagi, kalau ikut edisi ada batu nisan lagi di sini. Tapi dah hilang. Tertanam. Oh, patah. Ini patahnya ini kan ni. Wajib patah ini. Patah. Timit ni tu. Maknanya betul kan memang. Okey, sebenarnya bagi saya lah, benda-benda macam ni, tapak warisan ni saya sebut, benda ni kita tak boleh harap kepada kerajaan semata-mata. Dan bila kita tengok kawasan di kampung, biasanya kampung-kampung yang ada makam-makam ni, biasanya orang kampung pun tak ada. Sebab semuanya banyak keluar, berhijrah pergi KL lah apalah. So contohnya tinggal lah macam cikgu, macam Nazrin, orang yang kira bahasa mudah dia Allah Ta'ala pilih lah untuk memelihara kawasan-kawasan macam ni lah. Jadi kepada kawan-kawan semualah yang menonton video ni, saya minta tolong lah kalau ada program-program nak buat balik ni, kalau memerlukan sumbangan ke apa, kita nak baik pulih, saya minta tolonglah menyumbang. Sebab benda ni warisan kita. Kalau kita tak jaga, tak ada orang buat. Itulah, saya mohonlah. Dan untuk orang Perak yang nonton video ni, bolehlah set up satu grup dengan Cikgu Helmi dan Nazrin untuk menjejaklah balik sejarah negeri Perak ni. Sebenarnya banyak grup, tapi banyaknya dipengaruhi oleh Cina lah. Cakap tu terang. Grup-grup sejarah Perak ni banyak dipengaruhi oleh Cina lah. So bila Cina yang kontrol, jadi sejarah kita yang Melayu ni duduk di belakang. Itu silap. Kerugian bagi kita lah. Ni semua sekarang ni dah jadi tanah persendirian lah ni. Tanah persendirian juga Persendirian ni. Tanah geran orang lah. Yang ni dalam tanah moyang Alang Dolik ni. Tanah geran ni. Punya persendirian. Yang persendirian. Memang satu keluarga je. Kampung Gajah area mana? Lambung Kiri. Kampung Pulau Lambung Kiri. Kampung Pulau Lambung Kiri. Okey, so sejarah Perak lagi satu, bila sampai zaman Sultan Idris yang kedua. Kedua ke satu? Pertama ke yang pindah daripada sini pergi Kuala Kangsar? Yang pertama. Yang pertama. Jadi Sultan dulu Perak ni ibu negeri dia adalah Kampung Gajah ni lah. Lambor, Pulau Tiga. Dia memang sini tempat dia, tetapi tidak dipopularkan. Biasanya orang sebut sejarah Perak bermula di Kuala Kangsar. Sebenarnya salah.
Saya sebagai malah nak sebut, tak payah sebut. biar. Sekarang panas tu. Jadi untuk pengetahuan, saya mohonlah supaya diperbetulkan balik sejarah negeri Perak ni, bahawa ibu negeri Perak bukanlah bermula di Kuala Kangsar, tapi bermula di sini, di kawasan Kampung Gajah dan sekitarnya lah. Sebab Sultan Idris yang keberapa? Sultan Perak yang keberapa? Sultan Idris yang pertama. Dia Sultan Perak yang ke-28. Jadi 27 Sultan Perak duduk di sini. Jadi kena perbetul balik. Jadi kepada kawan-kawan orang negeri Perak, mohonlah kajilah 27 Sultan Perak ni bukan sekadar pentadbiran ataupun sumbangan dema masa hidup, tetapi masyarakat di sekelilingnya. Lepas ni kita nak pergi mana? Ke makam sebelah sana, di depan sikit lagi. Makam Tok Tonsa dengan makam Tok Dewangsa. Makam apa? Tok Tonsa, makam Tok Dewangsa dengan makam Tok Dewa. Siapa tu? Tok Tonsa ni, kalau ikutkan Tok Tonsa ni menarik juga kisahnya. Dia, Tok Tonsa ni orang kaya besar ketika tu. Orang kaya besar negeri Perak. Yang mangkap kalau zaman moden ni mangkap Menteri Kewangan. Tapi disebabkan fitnah, dia dilucutkan jawatan. Kemudian segala harta bendanya dirampas. Tu dia dihukum, dibuang segala-gala kekayaan dia. Dia dipecat dari jawatan, dia kekayaan dia semua harta benda dia semua dirampas oleh Sultan. Sebelah depannya saya. Tak berapa jauh sangat. Jalan kaki? Tak. Kena nak kereta abang-abang. Tak berapa jauh lah juga. Macam cara cerita macam dekat je. Tapi tak berapa jauh. Kalau ikutkan kita boleh jalan dekat ni. Tapi sebabnya dah ada jambatan tu. Dia terhalang. Okey, jom. Ya. Nyamuk. Biasalah tu. Abang Iman, awak bawa ke makam Tok Dewa dulu lah. Makam Tok Dewa. Ke depan lagi. Tok Dewa ni terlibat dalam perang Perak. Tahu bila? 1875. Tu apa? Rulet. 1875, 1876 tu. Okay, jadi kawan-kawan bolehlah add Nazrin Suhaimi dia punya Facebook dia, dan Cikgu Helmi lah. Helmi Kampung Gajah dia orang punya Facebook lah. Bolehlah berkenal-kenalan, ataupun kalau Perak ni dia selalu adat bersorih. Sebenarnya bersorih ni adat orang Melaka. Tapi saya tak tahulah orang Melaka dia amalkan lagi tak adat bersorih ni. Bersorih ni maknanya kita kenal keturunan kita, tujuh moyang. Kemudian kita boleh pecah-pecah lah. Kita boleh tahulah bersangkut atau tidak. Tu adat yang masih ada dekat Perak yang diwarisi daripada Melaka lah. Okey. So dalam 5 minit lagi kita sambung. Saya cut dulu video ni. Kita nak ke makam lagi satu. Tunggu tau. Dah kosong. Okey, sampai makam Tuh Dewa. Tok Dewa. Apa? Tu Seri Dewa Maharaja Panjang Ugi. Panjang Ugi. Panjang Ogi. Panjang apa? Panjang Ogi. Orang apa? Orang Bugis ke? Tak ada. Memang orang lembu, muntah lembu. Kena muntah lembu. Inilah. Contoh sikit. Okey. Wassalam. Assalamualaikum. Sekarang ni kita di makam Tok Dewa. Tok Dewa Lambor. Tok Dewa Lambor ni Tok Dewa Lambor ni orang besar Perak yang terlibat dalam perang Perak 1875-1876. Tok Dewa ni pada masa hayatnya dulu adalah mengangkat timbalan ketua bentara istana, mengangkat orang besar di Lambor. Ceritanya. Boleh tengok dulu. Sekarang ni dekat Lambor Kiri Perak. Lambor Kiri Perak. Sekejap lagi tengok yang video sebelum ni Telaga Al-Kausar. Elok ni. Tapi ni ada pembetulan sikit. Lama-lama dulu. Sudah baca dah yang tu. Tok Dewa ni berkhidmat dengan 3 orang Perak. 3 Sultan Perak ketika tu. Yang pertama Sultan Ali Al-Mukamain Shah. Lepas tu Sultan
Ismail Mu'abidin Riyad Shah dan Sultan Abdullah Muhammad Shah II. Apa modal? Ya ni. 10,000 dah. Baru dibuat ni. Baru dibuat. Ni itu bapak dara lah datang itu baru ni. Dia datang. Masa tu Tulam dah pergi ke Teluk Intan kata tu. Cerita sikit macam mana orang Lambur boleh terlibat. Oh macam ni. Orang Lambur terlibat. Kiranya Ni panas. okey. Cahaya sama. Kena cerita balik apa ni permulaan aku. Penglibatan Tok Dewan sebenarnya keluarga kami ni, keluarga Muntah Lembu ni. Sebenarnya keluarga Muntah Lembu ni bertanggungjawab menabalkan Sultan Perak. Tanpa keluarga kami, tanpa keluarga Muntah Lembu ni, pentabalan Sultan tu tak sah. Jadi fungsi peranan keluarga Muntah Lembu ni ialah apa ni mengiktiraf, memberi pengiktirafan pada Sultan untuk menjadi pemerintah yang berdaulat. Dengan kata lain apa ni keluarga Muntah Lembu ni berperanan berfungsi menjaga kedaulatan tadi, kesaktian seseorang sultan tu tadi. Dulu sebelum seperti yang kita tahulah kan, Lambur ni, Mukil Lambur ni pada asalnya ialah melahirkan ramai orang besar Perak ketika tu. Antaranya yang paling utama sekali, pembesar yang paling utama ialah Datuk Nara, Tok Seri Nara Diraja. Tok Seri Nara Diraja ni lah fungsinya membacakan surat ciri. Apa? Surat apa? Ciri. Surat ciri Watika tu? pelantikan. Watika pelantikan. Pelantikan. Fisik tu. Itu dah membisik rasa Oh. nasab kat telinga tu Bisik. sebagai pengiktirafan, sebagai orang kata pengesahan. Sanskrit tu. Pengesahan apabila apa ni naik tahta tadi, raja tu tadi menaiki tahta tadi. Dalam masa sama seperti macam sultan pun ada sultan, lepas tu ada raja bergelar, di bawahnya ada raja muda. Raja muda, raja bendahara ketika tu, dan raja dihlir, waris negeri. Orang Muntah Lembu juga ada juga macam tu. Yang pertama ialah Tok Nara, Tok Seri Nara Diraja Ketua Bentara. Yang keduanya ialah Tok Dewa ni tadi, Tok Seri Dewa Maharaja tadi. Tok Seri Dewa ni, Tok Seri Dewa Maharaja ni tadi, dia mengangkat timbalan Ketua Bentara istana. Yang ketiga pula ialah Tuh Maharaja Dinda. Tiga jawatan bentara ni, yang tiga jawatan bentara utama ni hanya keturunan Muntah Lembu saja. Kalau seandainya kalau diberikan kepada orang lain, keturunan lain Muntah Lembu, dipercayai penyandang yang memegang tu yang bukan daripada keluarga Muntah Lembu tu akan meninggal dunia serta-merta. Itu yang dipercayai lah. Dia sama juga pemain obat. Sebab pemain obat ni, pemain obat diraja, orang Kalor, satu keluarga dengan Tok Seri Nara Diraja ni, keturunan Muntah Lembu. Kalau dalam apa ni istiadat di istana Perak, tiga individu yang utama yang menjaga bab hal ehwal istiadat dan hal ehwal istiadat di istana ni. Yang pertama sekali ialah Tok Nara, Tok Seri Nara Diraja. Yang keduanya Raja Cik Muda, Pawang Diraja. Yang ketiganya Tuh Setiaguna, Ketua Pemain Obat. Tiga-tiga ni mesti saling ada bersama, menjaga tadi apa ni, berperanan dalam menjaga istiadat raja ni tadi dalam istana. Okey. Ada? Lagi tambah. Okey. Penglibatan apa ni, penglibatan Tok Dewa ni ketika dalam perang Perak ni panjang ceritanya. Pendek kan? Ketika kita tahu sedia maklum, Sultan Perak ada krisis tahta ketika selepas kemangkatan Sultan Perak ke-25, Sultan Ali Muhammad Inayat Shah. Mangkat pada tahun 1871 di Sayong, Kuala Kangsar. Dan ketika tu Raja Muda Abdullah yang bersemayam di Batak Rabiq tak hadir. Ketika di apa ni istiadat
pemakaman Sultan tadi. Jenazah almarhum Sultan Ali tersadai tersadai selama apa? Selama hampir sebulan, sampai 34 hari. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Tok Dewa ni lah yang ditugaskan ketika itu oleh Raja Bendahara Ismail memanggil Sultan Raja Abdullah tadi, Raja Muda Abdullah di Batar Rabiq. Tapi oleh sebabkan ada sebab-sebabnya yang menyebabkan Raja Abdullah ni tadi takut sebenarnya. Dia ada sebab kenapa dia tak mudik daripada Batar Rabiq Tul Intan tadi ke Sayung. Ada sebabnya. Salah satunya sebab dia malu dengan orang-orang besar Perak sebab isterinya dilarikan oleh Raja Mahdi ya? Raja Daud Selangor. Dan salah satu lagi sebab dia takut dengan Raja Yusuf, Raja Dihili Yusuf yang bersemayam dekat Senggang. Itu antara dua faktor sebab kenapa Raja Muda Abdullah ni tadi takut nak mudik ke Sayung. Salah satu antara dua sebabnya lah, sebab utamanya. Ni ada soalan, adakah warisan tadi tu yang muntah lembu tu? Ya. Adakah warisan ini masih kekal sampai sekarang? Sehingga sekarang masih ada lagi. Masih ada lagi di Tok Nara tu tadi, masih ada lagi. Cuma sekarang ni bukan daripada jalur keluarga di Lambor. Sekarang ni dipegang oleh keluarga keturunan di Senggang. Cabang Muntah Lembu Senggang. Sebab kerana ada sebabnya kerana penglibatan keluarga Muntah Lembu di Lambor ni tadi menentang British. Ketika perang Perak 1875 1876 tu. Penglibatan antaranya salah satunya ialah Tok Dewa sendiri terlibat. Ketika tu Sultan Ismail ketika di mana Datuk Maharjalila Pandat Lam di Pasir Salak dengan Datuk Sagor Ngah Kamdin di Kampung Gajah berhadapan dengan tentera British tadi. Sultan Ismail mengarahkan Tok Dewa ni tadi bersama dengan orang Lambur membantu kerabat keluarga Dema, keluarga mereka yang di Pasir Salak ni dengan di Kampung Gajah. Jadi ketika tu orang kata disebabkan penglibatan Tok Dewa tu sendiri dan bersama dengan ketika tu yang menyandang jawatan Tok Nara ialah Tuan Seri Nardiraja Busudayan. Tuan Seri Nardiraja Busudayan dan adik dia, abang dia, Tuan Maharaja Dinda Alang Abu Kasim. Dua ni tadi Tok Nara Busudayan ni tadi dia bersama dengan Sultan Ismail ketika perang ketika British menyerang tu dalam perang Perak tu berundur ke Kedah minta bantuan tadi di Kedah tadi. Malangnya berlaku orang kata di sebaliknya. Kalau ikutkan dalam ceritanya, pada asalnya diceritakan Sultan Kedah sepatutnya membantu bersama dengan Sultan Ismail tadi menyerang memerangi British. Tapi jadi sebaliknya, Sultan Kedah hantar Sultan Ismail, Tok Nara Dayan dan Panglima Perang Ismail ke Pulau Pinang. Ketika tu Gubernur Anson apa? Siapa nama dia? Anderson. John Anderson. John Anderson. Bila? Tahun 1870? Dalam 1870. Gubernur Pulau Pinang. Okay. Diceritakan itu dia dihantar ke Pulau Pinang. Sebabkan tu. Itu sebab ketika tu hanya tinggal Tok Dewa je ketika tu di Lambor. Jadi sebab Tok Dewa tak dibuang ke Skudai Johor. Yang adik ipar dia tadi ni, adik ipar merangkap dua pupu dia ni, Tok Nara Dayan dengan Tok Maharaja Dinda Alang Abu Kasim tadi dibuang bersama dengan Sultan Ismail ke Skudai Johor. Itulah salah satu sebab kenapa mungkin Lambor dah tak ada orang besar. Dah tak ada Tok Nara, dah tak ada Tok Dewa. Tapi keturunannya masih ada. Masih ada lagi di Lambor. Masih ada lagi. Macam tahu cara nak menghabiskan tu. Terus jalan dia pergi. Oh, dah biasa lah. Okay. So, tadi penerangan lebih kurang lah. Penerangan ringkas berkenaan dengan Tuh Dewa lah. Tuh Dewa. Tuh Dewa. Tuh Dewa orang Perak lah. Okay, so ni boleh lah. Dalam buku ni pun ada cerita serba sikit. Diceritakan serba sikit tentang pembesar Perak, Kesultanan Perak dan penglibatan Perak lah dalam sejarah umum di Malaysia ni lah. Buku ni ditulis oleh Fauzi Basri lah. So kalau korang nak, harga dia RM50 siap post lah. Ada lebih kurang 20 kopi ni. Dan bersama dengan saya ni, kalau untuk pengetahuan saudara dan saudari, ialah Cik Nazrin lah.
Cik Nazrin Suhaimi, Facebook dia Nazrin Suhaimi, dan Cikgu Helmi. Orang kuat ni, orang kuat Kampung Gajah. Ni dua orang ni orang kuat Kampung Gajah lah. Jadi apa tadi? Untuk kawan-kawan di Perak yang mana berminat untuk mengkaji semula sejarah negeri Perak ni, bolehlah berhubung dengan dua orang ni. Bolehlah set up satu grup buat kajian. InsyaAllah saya bantulah daripada segi macam nak cari bahan ke, info-info, kita kongsi maklumat lah berkenaan dengan sejarah negeri Perak lah. Sebab politik ni macam sekarang lah, politik dulu pun sama je. Dia pun sama. Akal dia pun sama je. Dia kira siapa dulu. Jadi kita yang hidup zaman sekarang ni, kita ambil lah pengajaran. Kita janganlah berpecah belah. Tapi biasalah adab manusia sejak daripada Habil dan Kabil lah. Habil dan Kabil. Dah memang itulah takdirnya manusia. Lumrahnya manusia, kita berpecah belah. Yang mana baik tu kita buat lah. Yang mana buruk tu tak payahlah. Tak ada daya usaha kita kan. Okay. So apa ni, mana? Ke makam Tok Tuan Sir tadi. Tok Tuan Sir dengan Tok Dewan Sir. Sebelah sini, belah kanan. Jalan kaki ke? Tak. Kita kena naik kereta juga. Nak cerita macam dekat je. Macam dekat Penor je lah cerita. Mas. Okay. So kita sambung pula lagi 5 minit. Sambung pula lagi 5 minit. Ke makam lagi satu. Tunggulah. Stay tune untuk cerita tentang berkenaan dengan sejarah sisi sejarah Kampung Gajah. Bukan sekat cerita Pasir Salak, tetapi di sini juga mempunyai pelbagai sejarah yang kurang diketahui, bukan sahaja orang Perak, tetapi seluruhlah rakyat Malaysia terutamanya lah. Okey, kita sambung lagi lepas ni. Tunggu, jangan pergi ke mana-mana. Iklan kejap. Okey. Nak pula. Kenapa tak ambil mesej? Assalamualaikum. Okey, dah sampai kat makam yang sebutkan tadi. Makam Tok Tuan Sir Panjang Ismail. Oh, nanti terpotong. Okey. Lalu mai keluar. Inilah aktiviti. Panas. Kasar lalu kasar jauh sikit. Ayah, Sana belakang. yang tu apa? Itu orang tanam pokok. Apa? Bukan yang hitam tu. Tu apa? Entah. Ayah nak tengok. Jaring. Ini gatal. Tak. Balik je. Kain cabut. Masak kan. Anak cucunya masak kat balik ni Sam. Ya. Kena acun ni. Daud dia ni kan. Dia nampak je dah kan? Nanti racun elok ni. Yang ni lah yang apa ni, yang awak cerita tadi. Yang orang kaya besar tadi, yang mengangkap Menteri Kewangan dalam negeri Perak tu, yang menguruskan hal kewangan dalam negeri. Pakcik orang masuk lah. Tapi sebabkan Malaysia dah masuk. fitnah tadi, Tok Tuan Sir ni pada asalnya dulu, dia ada anak angkat. Ada anak angkat seorang. Anak angkat dia tadi, menabur fitnah tadi. Nak jadikan cerita, Tok Tuan Sir ni ketika tu antara orang besar Perak yang antara yang terkaya ketika tu. Zaman bila? Zaman kalau ikutkan tak dapat dipastikan Abang Man. Tapi dalam lingkungan dalam tahun 1700 ke 1800. Tapi kita tak tahu dia di masa pemerintahan Sultan Perak yang keberapa-berapa, kita tak ada rekod dalam tu. Catatan keluarga pun hanya menceritakan kisah Tok Tuan Sir ni tadi. Dia ada anak angkat dan dia ni tadi antara orang besar Perak yang terkaya ketika zaman dia. Ketika tu pula dia
sebabkan dia ni, dia nak, orang kata nak jadikan cerita. Tok Tuan Sir ni tadi, dia nak buat apa ni, dia nak buat satu peringatan macam apa tanda pada Sultan tadi. Jadi ketika tu dia buat apa, dia tempah pada tukang emas, bijak pandai emas tadi di Perak ketika tu. Apa ni, apa ni, buat nafiri. Nafiri yang diperbuat daripada emas. Jika tu. Nafiri yang diperbuat daripada emas. Tapi apabila anak angkat Tok Tuan Sir ni tadi, satu hari dimarah oleh Tok Tuan Sir, tak tahu apa ceritanya sebab, tapi di dalam ceritanya ni, dalam diriwayatkan, dia anak angkat dia ni tadi dimarahi begitu teruk dengan Tok Tuan Sir sebab kerana dia marah sangat dengan bapa angkat dia tadi. Dia berjumpa dengan Sultan, dia menabur fitnah. Dia menabur fitnah. Diceritakan yang Tok Tuan Sir ni tadi berhajat nak memerintah Perak, nak jadi Sultan. Jadi nafiri yang diperbuat daripada emas tadi dikatakan nak buat satu regalia baru, alat kebesaran diraja. Ceritanya. Jadi apabila Sultan Perak dapat tahu ketika tu, Sultan Perak murka, marah. Sebab tengok nafiri tadi yang diperbuat daripada emas sebagai salah satu bukti. Padahal Tok Tuan Sir tadi nak buat, dia buat nafiri, dia tempah nafiri ni tadi untuk apa ni? Untuk hadiahkan kepada Sultan. Tapi jadi sebaliknya. Apabila Sultan tahu, Sultan termakan hasutan fitnah tadi, maka Sultan tadi apa ni, jatuh ke hukum. Segala harta benda Tok Tuan Sir tadi dirampas. Tok Tuan Sir ni dipecat serta-merta daripada jawatan orang kaya besar tadi. Orang kaya besar ni tadi adalah orang besar Perak yang kedua. Hierarki yang kedua, di bawah bendahara ketika tu. Dia mengangkat penghulu bendahari. Kalau dalam Melaka tadi penghulu bendahari yang menguruskan keuangan. Ni orang kaya besar ni tadi, itulah peranannya tadi. Dia menguruskan segala hal ehwal keuangan, dialah mengangkat setiausaha, dialah juga yang apa ni, apa memilih apa pekerja-pekerja yang nak masuk bekerja dalam istana. Itulah peranan fungsinya tadi. Tapi sebabkan kerana fitnah dipecat daripada jawatan, dia dipecat. Dan inilah riwayat hidupnya. Tok Tuan Sir Panjang Ismail. Ni je lah satu makam ke? Ada lagi tu. Di sebelah sana Tok Dewan Sir, adik dia. Nak kereta jalan? Kalau nak jalan kaki pun boleh, tapi belum juga lah. Seloknya kita ni lah. Okey. Tak apa. Okey, video ni sambung-sambung. Boleh tengok daripada chapter 1 Ini chapter yang ketiga lah. Ni cerita daripada segi silsilah keturunan Cik Nazrin ni. Menceritakan tentang sejarah Perak lah. Saya tak berapa fokus tentang silsilah. Tetapi daripada segi penceritaan silsilah ini juga penting kepada pembinaan penulisan semula sejarah negeri Perak dari kacamata lokal, daripada kacamata tempatan. Walaupun mungkin penulisan tu agak, mungkin ada setengah orang berpendapat ia akan berat sebelah kepada satu family, tetapi untuk permulaan inilah yang kita ada, inilah warisan yang kita ada, kita kena pelihara dan kita kena rewrite our history back, dan kena pakat-pakat usaha lah. Dan apa yang menarik di Kampung Gajah ni, sepanjang saya baca, pergi dulu. Kampung Gajah ni, abang kata Kedah ni sudah beberapa kali datang ke kawasan Kampung Gajah ni lah. Dan yang paling terakhir ialah pada zaman 1809 ke 1809, tak ingat dah. Sebelum cerita Perang Kedah Siam 1821, Angkatan Perak yang saya duk gaduh dulu ni kan, Angkatan Kedah telah datang ke kawasan ni, dan Bendahara Kedah bersama dengan beberapa ribu, 1000 lebih tak salah saya, tentera Kedah telah duduk di sini lah. Tetapi mereka ni tak balik. Mereka ni tak balik dan terus menetap di sini lah. Dan sebab itulah kalau hampa boleh sembang dengan orang sini, ada yang mengaku bahawa tok nenek mereka daripada Kedah. Jadi sebenarnya berlaku asimilasi di antara Kedah dengan Perak lah. Itu perkara yang tak pelik. Cuma sebab bila datangnya British, datangnya orang putih, bila ada dasar pecah perintah, bila adanya pembagian wilayah, sempadan dan sebagainya,
Jadi kita ditanam dengan sifat nasionalisme, bahawa kenegerian tu adalah satu perkara yang penting lah. Jadi sebab tu hari ni kita tengok kalau orang Perak tu dia tak mau dengan orang Kedah tak mau orang Perak. Tu benda-benda yang berlaku lah selepas penaklukan ataupun penjajahan British. Okay, so kami akan pergi pula ke makam adik kepada Tok Tonsa ni. Akan pergi ni lah. Kemudian kita akan ni lah, saya pun pukul 12 lagi saya nak gerak balik ke Kuantan. Ni cerita secara umum saja berkenaan sejarah Kampung Gajah daripada sudut yang lain. Okay, so tunggu 5 minit lagi, kita akan sambung pula untuk bahagian yang keempat. Memanglah satu keluarga, tapi dia sebab dia memang dah tetapkan jajahan-jajahan masing-masing. Tapi macam mana Tok Dewangsa tadi di sini? Anjing. Nak tengok makam? Nak tengok makam? Anjing. Itu bukan anjing. Tak ada dia mengacau anjing tu. Anjing. Menyakat lah. Oh, Ayah tu senjata. senjata. Mana dia? Hai. Saya nampak. Pijak-pijak tepi-tepi. Tengok semua ada pagar. Siapa buat pagar? Ini masa itulah apa? Telan-telan. N.A. Halim. Oh. N.A. Halim dengan Osman Yatim. Ada buku dia sejarah. Yang Dalam buku NA Halim boleh? Tak ada. apa asal? Dia tak ada. Oh, tak masuk ni. Aku tak ingat. Lama orang cari tak jumpa kot. Mana Aceh masuk? Tapi dia lah. Kalau dalam Osman Yatimnya tu memang dia memang blue lah. Yang Abang Yatim boleh? dalam tahun 1970. Mana tahu? Tahun 1970 sini. Ni je lah. Dah nampak Ayah. ni. Ini tak nampak. Ni adik Tok Tonsa tadi. Yang kita pergi tadi. Ni Abang Nizam PTJ ni ada tengok ni. Baru ni kan dia mencari yang batu terak tu. Aha. Sekali lah ni. Lebih kurang banyak kan jenis mata nisan ni yang banyak di Kedah kan. Kedong ni. Tapi dia kata, Kedong pedang. bukan ni masa ni zaman dipengaruhi Bugis ke? Itulah tak tahu kot batu-batu. 1700. Ha. Kalau 1700 nama Bugis lah. Memang Dalam tahun 1700. 1700. Tu bini dia. Dia potong ni. Oh, ke situ. Eh, Ya pijak. Ya Allah. Ada semut. Aku kenapa pijak kasut? Abang. Abang pijak kasut. Selebihnya Rambut ah. Ya. kita tak tahu. tu patoh kan? Tu patah surat. Ayah tadi yang lagi satu tu Syira. Tengok macam bukan yang tu yang tadi tu. Lebih lain. Dia tak ada seseorang sini. Waris tak ada. Nanti sebab tak ada rekod. Habis anak bini dia mati mana? Tak bermakam. Dia macam kita tahu dekat itu je. Memang tak tahu maklumat yang lebih lanjut. Setakat itu je. Yang kita tahu dia Tok Dewangsa ni dikebumikan di sini tapi kita tak tahu anak isteri dia di mana. Tapi yang cuma kita tahu kalau dalam sejarahnya, sejarah Perak, Dewangsa ni orang besar 16 di Senggang, kawasan Senggang. Bukan di Lambor. Tapi macam mana dia ada di sini? Wallahu a'lam. Bukan yang sok saya. Okey, sila. Tak ada masuk lagi. Lepas ni pergi mana? Lepas ni kita ke belah kanan. Dalam kanan pula.
Nak pergi makan Sultan Muzaffar? Sama apa pertama? Ha. Dah pergi dah? Belum. Oh. Rasa pernah pergi. Tepi rumah orang, tepi jalan Ha. Belakang tu rumah apa awak? Tak ada ni. Ada pergi, Waiman ada pernah sampai ke apa ni makam yang apa tu? Makan untuk sagok tak sampai. Ni apa ni? Yang buluh abang tu. Ada pernah jangan cerita? Ha, Tanah Abang. Kan Tanah Abang. Yang cerita buluh apa tu. Tok. Tak pernah tak ni? Buluh apa tu? Oh. Saya perasan makan sultan dah orang kebanyakan. Orang besar agak ke dalam. Kenapa ya tuan? Okey, soalan ni pasal tadi 3 video yang awal termasuk video ni. Daripada 3 video ni sebelah sana di balik hutan tu dalam lebih kurang tak sampai 100 meter pun sungai Perak. Jadi makam-makam ni kebanyakannya duduk di tepi Sungai Perak lah. Jadi sebab tu dia masuk ke dalam. Dan Perak ni dia tak ada catatan, tak begitu menonjol lah catatan tentang perdagangan dan sebagainya lah. Jadi sebab tu kita tak boleh nak tahu apa yang berlaku. Sekejap. Tutup pintu kata. Ni di balik ni je. Di balik ni Sungai Perak. Oh, lupa nak tambah Abang Mat. Dulu dekat sini ada satu perkampungan. Perkampungan yang dinamakan Kampung Tok Nara. Kalau di Pulau Tiga sana kita ada Kampung Tok Paduka Raja sebab Pulau Tiga tadi di sana melahirkan ramai Tok Paduka Raja. Kita di sini di Lambau Kiri melahirkan ramai penyandang Tok Nara ketika itu. Daripada zaman Sultan Muzaffar Shah I, Sultan Perak yang pertama, sehinggalah Sultan Perak yang berlaku dalam ketika zaman Perang Perak tadi. Okey, kalau boleh buat signboard batu dekat makam-makam tu, tulis info berkenaan makam tu. Pada asalnya ada dulu. Ketika tak silap saya Datuk Shah Romyuk. Datuk Shah Romyuk tu pun juga ahli keluarga kami juga. Mantan pengarah Muzium Negara. Datuk Shah Romyuk masa ketika arwah Tok lah, Tok Shah Rom masih ada memang berjaga. Tapi apabila arwah dah meninggal, dah tak pegang lagi jadi pengarah, hilang macam tu saja. Dulu kalau di tepi jalan utama memang ada signboard. Signboard yang memberikan maklumat di sini tempat lokasi makam. Tapi lepas arwah dah tak ada, hilang macam tu saja. Okey. So saya nak tambah sikit lah daripada yang tadi ni pasal soalan signboard ni. Sebenarnya inilah salah satu masalah yang berlaku lah. Sebab kita tak educate masyarakat kan. Hanya kalau dalam family kita sendiri pun mungkin ada seorang dua yang masuk kereta sambil masuk. Yang tak mungkin dalam keluarga kita pun mungkin seorang dua lah, macam family saya sendiri pun saya seorang je minat sejarah kan. Yang lain tu dia tak minat kan.